Kalau aku nak gila-gila pun maybe on speech in between songs tu ke. Ini show saya, ni space saya kan. Nak tambah apa lagi? Kita orang kena belajar sebenarnya. Bukan tak ada nak bersaing-bersaing pun. Statement engkau je lah masuk syurga kan. Yelah, memang saya dikecam. Saya terima je. Assalamualaikum semua. Hello semua. Assalamualaikum. Tadi bukan dekat muzik-muzik ke? Ha? Tadi back to back Back to back lah. Why not? Wah, nampak tak lama lagi seram lah aku punya job ni kan. So back to back muka Syah. Syah. Aku excited sebenarnya ni. Hari tadi aku tak boleh stop senyum sebab finally dah bertahun-tahun sebenarnya nak tunggu nak host dengan kau. Kita asyik lepak. Tak pernah bekerja bersama. Ini pertama kali kita bekerja bersama guys. Yes. Tapi sebelum tu Syah, selamat Raya. Selamat Raya weh. Macam mana raya kau? Okey, raya aku of course lah, kita pun dah lama tak dapat raya haji kan. Ni tak dapat balik kampung semua. Jadi kampung aku dekat Sentul je. Jauh bunyi so aku dapat beraya makan all out. Tapi yang penting weh, sebenarnya kau raya kat Sentul tapi ramai orang yang duduk jauh-jauh ni, dia orang semua balik kampung tu yang jalan jam tu. Betul, jalan jam betul aku dengar. Tapi bila kau cakap pasal yang duduk jauh-jauh ni, ada lagi jauh yang kau tak tahu sebenarnya. Sebenarnya ada lagi jauh. International. Ya, international ya. International all the way in United Kingdom, Manchester United ya. Kau nampak lebih selesa cakap English daripada Melayu di sana. I was born in London. You're born in London. Don't lie. Everybody see now. Okay, so sebenarnya kita ada cerita nak share dengan korang tentang adik Norman Abdul Halim. Yes, Datuk Norman. Datuk Norman, dengar cerita kan? Duduk sana Duduk sana. Kau tahu tak kenapa? Sebab anak dia weh. Sebab anak dia dan itulah dia pengorbanan seorang bapa kan. Tapi kalau kita nak tahu lebih, jom kita tengok kita apa saksikan. Datuk Norman betul kerja jauh tu. Apa ada kat Jess? That's good ya. Jess ada bola. Meskipun sudah duduk berjauhan dengan Edri Abdul Halim, namun hubungan dua adik-beradik ini masih lagi erat dan sering bertanya kabar. Buat yang tertanya-tanya, keadaan keluarga Edri di luar negara, Datuk Norman ada jawapannya. KRI Music ni, sejak Edri berpindah ke Manchester, kami cuba nak buat perbaharuan lah, bangkit semula sebagai label. Kita cuba pelbagai cara tapi masih lagi tak dapat formulanya. Pada hari ini, kami susun strategi di mana kami gabungkan lagu yang kami terbitkan dengan filem-filem yang diterbitkan. Saya nak kembalikan balik genre sebegini dengan trend semasa ni pun juga banyak membantu memberikan keyakinan yang lebih kepada KRI Music untuk kembali menghasilkan muzik bergenre hip hop, pop dance. Ala-ala saya nak tanya juga dengan Abang Edi kan, kita tahu Abang Edi memilih untuk berada di sana. Ada juga isu yang timbul mengenai anak Abang Edi kan, dia lebih memilih untuk berkarya di sana daripada berkarya di sini. So mungkin apa yang Abang boleh kongsi? Saya ada bincang panjang lebar dengan Edri baru-baru ni. Saya rasa dia memilih jalan ini adalah untuk kebaikan keluarganya. Dia bukannya dengan suka-suka dia berpindah di Manchester nak tinggalkan semua apa yang dia dah bina di sini. Dia masih lagi rasa sayang dan follow saya pun dalam Instagram dia. Saya tahu dia tidak pakai nama dia sendiri kat Instagram, tapi bila dia like tu saya tahu dia like. Dia bagi tahu saya lah dalam Instagram mana dia pakai. Peminat tak tahu. Dia tak pernah rasa terasing langsung daripada apa yang kami buat. Itu pilihan dia adalah untuk kebaikan dia dan keluarganya. Bagi saya sebagai abang long ya, sebagai abang kepada Edri, saya faham apa dia buat ni. Tidak bermaksud dia meninggalkan kami macam tu saja. Masa baru-baru ni dia tiba-tiba surprise saya. Dia datang ke rumah, datang nak raya. Macam tu. Dia tak bagi tahu pun dia nak balik. Jadi macam itulah Edri. Bagi peminat, bagi sokongan pada Edri yang bagaimana. Saya tahu banyak lagi. Setiap kali saya post something pasal KRU dekat social media aja mesti orang cakap, buatlah lagu balik, bila nak buat konsert balik. Macam dia orang masih lagi mengharap kita ni dah akan macam dulu tau. Tapi saya kena lihat KRU sendiri dah 30 tahun. Saya faham kalau saya peminat di mana-mana pun, kalau saya dah suka, memang saya mengharapkan ada satu yang boleh diulang semula. Saya tak menafikan kemungkinan tersebut. Kalau sekiranya bagi saya sentiasa bersedia. Cuma adik-adik saya bergantung kepada Edri, bergantung kepada Yusri. Kalau sekiranya mereka nak buat special project dan sebagainya, saya bersyukurlah, tapi saya tak nak paksa dia orang. Ini
Lain pula kisah Dato' Ali Putra yang kini sering dipanggil dengan nama samaran Mat Kilau selain digelar jutawan. Dato' Ali juga dikatakan menumpang populariti daripada filem Mat Kilau. Ada-ada saja. Tak apa, rasanya nama Adi Putra dah cukup popular. Tak mengapa. Sekali-sekala kita layankan aja komen-komen netizen tu. Betul tidak, Datuk? Bukan saya yang tahu tentang tarikh. Ia tersusun, Allah yang susun. Sama juga dengan saya nak melancarkan produk saya ini, bukan kerana filem Mat Kilau. Memang dah dalam perancangan dari awal lagi, di mana saya pernah upload di Instagram saya tengah R&D sesuatu ketika pandemik. Jadi kita pun tidak tahu susunan, dan sebaik-baik perancang Allah tu memang hebat. Kita pun tak nafik kita tahu, dan tidak ada spesifik tarikh. Jadi saya rasa ini memang dah tersusun olehnya. Setahun yang lepas, nama Datuk Haji Adi Putra agak sepi dalam industri. Saya sibuk dengan operasi dengan pengurusan umrah dan haji, dan waktu pandemik saya menyibukkan diri saya dengan CSR, apa yang saya boleh bantu bersama-sama dengan frontliner. Jadi kesepian itu kita pun tahu, kalau 2 tahun tak ada panggung yang buka. Jadi filem-filem apa yang dikeluarkan tahun ini semua adalah pembinaan pada tahun 2018, 2019 sebelum pandemik. Jadi kesepian itu tidak membuatkan saya menyepilah. Filem Mat Kilau mendapat sambutan yang luar biasa. Adakah selepas ini payment Datuk akan lagi mahal ke macam mana? Itu terpulang kepada mahar yang ditawarkan. Ialah kita bekerja, berniaga. Jadi setiap apa pun ada angkanya yang harus ataupun mahar yang harus diletakkan. Tapi demand ini bergantung kepada kudrat kita. Dan bagi saya, itulah orang kata selalu titik peluh tu, apa dia punya konklusi. Itulah sebenarnya bagi saya apa yang saya boleh kongsi. Job yang akan datang ni, adakah Datuk akan lebih memilih? Mana yang mengenal saya tu, mereka tahulah saya ni memang memilih segi jalan cerita, perwatakan dan juga pengarah. Lepas Mat Kilau, Jerangkung dan juga Air Force, adakah tahun ini berpihak kepada Datuk? Tahun ini bukanlah berpihak pada saya, tapi tahun ini berpihak kepada ibu dan isteri saya dan anak-anak saya. Kau kenapa? Tiba-tiba macam tu kat tepi tu, kenapa? Tiba-tiba roh-roh macam Mat Kilau punya isteri tu kan, yang lembut tu. Datanglah. Kenapa kau jealous ke? Tak boleh. Tak sesuai dengan watakku. Sesuai. Kau yang mati awal tu. Tak. Okey. Aku tahu kenapa kau taste. Kenapa? Sebab hot kan? Datuk Adi Putra. Betul, tapi dalam sebenarnya tu Mat Datuk Kilau, penangan Mat Kilau tu. Betul, penangan Mat Kilau. Kau tengok berapa kali? Aku tengok 2 kali, babe. Sekali dengan kau lah. Aku ingat. Kau tak ingat aku? Ingat sekali. Ingat yang kau menjerit lawan yang tepuk tangan tu kan? Aku bukan nak belagak lah, tapi 5 kali kot aku tengok. Oh, 5 kali? Demi Datuk Adi Putra. Miro tak jealous pula kau tengok. Mesti dia tahu kan kau pergi tengok movie tu, bukan? Miro tak perlu jealous sebab dia peminat Fatah Aminizer. Dia siap beli novel Fatah Amin. Ya, memang. Dia number 1 peminat. Number 1. Tapi bukan tu je sebenarnya. Bukan tu yang kita nak share. Bukan cerita hot tu lah. Betul. Ni aku dengar ni. Cerita hot ni aku dengar ni. Tak tahulah macam nak cakap, tapi dengar-dengar cerita perkahwinan Miss Nina dengan Noh macam macam kena tak okey sikit. Kenapa? Maksudnya bergolak-golak? Macam bergolak-golak, macam tak okey sikit lah. Tapi aku pun tak tahulah. Tak tahulah ni gimmick ke, betul ke. Tapi Noh tak mungkin lah buat gimmick-gimmick. Tak mungkin dia buat gimmick. Lah. Kan? Tapi kita tak tahu tau. Tapi aku tengok cerita dia tengah happy. Betul. Aku nampak dia pun kat Instagram macam tengah happy je kan. Pandai je sekarang wartawan sekarang. Tak apa. Kau nak tengok tak? Kita pun nak tahu juga betul ke tak dengar jawapan daripada dia. Jom kita tengoklah. Okey, jom. Aku tak tahu juga betul ke tak dengar cerita. Tapi happy. Apa yang ku fikirkan, inilah penyiksaan, biarpun beribu tahun. Minggu ini heboh mengenai isu panas mengaitkan rumah tangga Noh Hujan dan isterinya iaitu Miss Nina yang dikatakan sedang bergolak. Ish. Siapalah punya mulut yang tak ada insurans tu? Okey, tak apa. Noh telah menepis dakwaan tersebut ketika ditemu bual oleh pihak media di majlis sidang media konsert 3 generasi ekspedisi Noh Hujan dan juga Spider. Entahlah. Tak ada komen itu, tipu. Korang semua kena tipu. Good luck. Tapi Noh tahulah ada keluar gosip tu. Baru tahu hari ni. Macam terpunjur siapa beritahu. Oh, baru tahu. Ada benda ni.
itu fake news lah. Orang ketandusan cerita kot. Kan? Media kita kan dia instead of dia tengok cerita pasal lagu, dia suka cerita pasal peribadi. So saya faham kelemahan media kita. Dia lagi fokus benda yang merepek daripada benda yang betul-betul artis tu kerjakan kehidupan dia. So saya macam biasalah dia orang ni. Tak ada makna bagi saya. Private life saya, life saya. Saya keluar untuk menunjukkan karya dan seni saya. Bukan saya menjual benda private. Nama pun kabar angin kan. Noh dengan tegas telah menepis spekulasi yang muncul itu dan mengatakan mereka semua telah ditipu. Baiklah, sekarang ini pula kita nak teruskan dengan story kehebatan konsert 3 generasi yang bakal diadakan tidak lama lagi. Konsep ni dia mewakili ekspedisi 80s, Spider 90s, Noh pula 20s. So mungkin apa yang Noh boleh ceritakan, perasaan yang boleh digambarkan? Saya rasa terhormat tak sebab diberi peluang satu stage dengan otai-otai. Tapi pressure dia sebab dia terlalu otai. Okey kot, maybe ada space ruang untuk aku share music aku dekat fans diorang. And diorang pun mana fans kita orang yang muda-muda ni tak pernah tengok ekspedisi dengan Spider on stage, boleh pengalaman benda tu lah. Pressure dia awal-awal tu lah, lama-lama alah dia orang ni sample je pun. Cuma orang expect macam Noh kena step up game ni. Sebenarnya jadi diri sendiri je kot. Perbaiki permainan je kot. Cuma yang ni di stage yang berkaliber ni kena memang on point lah. Aku rasa pressure on playing ke. Biasa kita tengok Ujah yang hyper kan, tapi ni Noh membawa karakter yang lain. So mungkin apa yang Noh boleh ceritakan tentang benda tu? So kalau aku nak gila-gila pun maybe on speech in between songs tu kot. Biar music tu yang berbicara. Orang-orang lama selalu cakap hati baru kena belajar dengan artis lama. Janganlah macam tu. Kita tak suka gaduh-gaduh. Kita nak masuk syurga kan ramai-ramai ni. Dan rupanya bukan kali pertama Islam itu dijadikan bahan lawak. Okay guys, sorry terlambat sikit. Ais lagi. Aku terkejut. Okey, masih lagi menyaksikan kami dalam Melodi. Okey, Syal. Ini cerita ni buat aku panas. Ya, kenapa weh? Kenapa? Sebab ini setakat ni lah dalam industri kita, aku rasa ini antara yang paling panas aku pernah dengar. Dan benda yang paling tak logik. Yes. Betul tak? Kau dah dengar cerita tak pasal kelab komedi tu, Syal? Kecoh tau kelab komedi tu, viral. Aku tahu kat TikTok ada, Instagram dekat ada. semua, Twitter semua weh. Semua. Apa cerita sebenarnya ni kan? Tak tahu. Aku dengar cerita. Aku tengoklah Afrin Syauqi ada cakap, Samsul pun ada bagi statement. Ya, aku tengok Samsul siap turun padang. Oh ya. Siap turun. Macam aku tak tahu apa statement dia sebenarnya, tapi tak apa, nanti kita akan tengok semuanya. Itu adalah salah satu cerita yang panas. Yalah, kita tak berani cakap apa-apa, biar diorang yang cakap. Biar diorang apa-apa diorang yang cakap lah. Tapi itu satu benda yang panas. Lagi satu apa dia? Apa dia? Lagi satu apa? Lagi satu yang panas ni. Kenapa panas ni dah masuk ni? Datang dari mana ni? Tolong Ini jap berapa? Berlari-lari tahu dari belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang dari mana? Dah masuk tempat orang kan. Berapa bos nak ada ni perempuan ni semua ni kat sini lah ni. Okeylah, lelaki ke? Hari tu kau seorang, ni ada dua orang. Dua perempuan bagi kita. Zara. Boleh ke? Boleh, kau boleh mencela. Kau nak duduk, kau nak berdiri nak jadi host macam kita? Tak kisah. Duduklah. Kita duduklah. Takkan datang. Dia ibaratkan masuk rumah orang tak bagi salam. Sila. Boleh duduk? Boleh, silakan. Zara sihat? Alhamdulillah sihat. Jangan minta lebih-lebih lah. Air semua tak adalah. Minta kursi je ada. Baru nak minta. Okey, sebelum kita tanya Zara, soalan-soalan. Kau suka tak kalau kau ada pembantu rumah yang robot Ain? Confirm aku suka. Aku kerjakan dia. Semua benda aku suruh dia buat. Sebab tu sebenarnya kita ada drama baru sebenarnya. Yes, kita ada drama Melayu baru yang lain daripada yang lain, guys. Drama tentang sebuah keluarga ni ada mempunyai seorang pembantu rumah robot. Seronok tau. Macam best tau kan kalau dapat pembantu robot. Senang, tak payah buat apa-apa. Semua dia buat. Jadi jangan lupa saksikan Roxy setiap hari Sabtu dan Ahad pada jam 7 malam di TV3. Jadi apa lagi kita tengok? Kau nak tengok tak? Aku dah tengok dia macam ni. Nadia. Dia macam tu. Kita tengok? Tengok. Jom. Ada masa untuk mengemas rumah, usah risau lagi kerana kita ada Roxy, pembantu rumah robot serba canggih. Ada apa-apa masalah pun setakat ni, kalau ada tentu anak nak saya akan telefon. Nak selesaikan masalah keluarga pun boleh, Roxy sedia membantu. Saya pun tak tahulah apa jadi dengan family saya sekarang, ya Allah. Bos dan marah tahu dah pasal robot tu. Apa saya nak buat? Roxy, Sabtu dan Ahad 7 malam di Dahlia TV3.
Mesti ramai yang rindu dengan kumpulan yang menjadi fenomena sekitar tahun 2000 dulu. Siapa lagi kalau bukan Boboiboy? Ni nak habak mai. Setelah hampir 2 dekad menyepi, akhirnya mereka melancarkan single terbaru, Tetap Bersama. Tahniah. Jadi Boboiboy, lagu dah keluar. Konsertnya bila pula? Kami sedar diri kami bohong kalau saya cakap dan abang-abang saya cakap kita orang tak nak buat konsert. Kita memang nak sangat-sangat buat konsert. Tapi kami punya comeback baru tak sampai setengah tahun, lebih kurang tak sampai setengah tahun. Dan untuk adakan konsert, band tu mestilah band yang dah steady, memang dah prepare at least setahun, memang practice dan kita orang baru lagi. So kita akan buat benda tu step by step. Kita orang tak nak terus ada konsert ke apa. Kita just nak cari fans lama balik. Lepas tu kita orang nak kenal fans baru, kita orang nak lebih dekat dulu dan lepas tu baru kita decide antara nak buat konsert ke atau tak. Tapi kita tak pernah menolak kalau ada tawaran yang datang. InsyaAllah doa apa pun kami sebenarnya mintakan doa-doa anda semua untuk ada konsert ataupun showcase ke atau apa. Itu sebenarnya bukan datang daripada kami, datang daripada offer dan juga doa-doa korang. Pas ni Boboiboy, apa strategi Boboiboy untuk compete dengan artis-artis baru sekarang ni? Strategi untuk compete dengan artis baru, kita orang memang tak akan mampu untuk compete dengan artis baru pun. Sebab apa? Cara kami dan cara artis baru lain. Cuma kami macam kita cakap, biasa orang-orang lama selalu cakap artis baru kena belajar dengan artis lama. Tapi dalam masa yang sama, artis lama pun kena belajar daripada artis baru. Macam mana cara sekarang, cara pemasaran sekarang, macam mana untuk orang kenal sekarang kan. Jadi kalau untuk bersaing, kita orang kena belajar sebenarnya. Bukan tak ada nak bersaing-bersaing pun. Sebab kita orang bersaing pun kita orang takkan pergi mana-mana. Sebab kita orang datang balik bukan nak bersaing pun. Kita orang nak peminat kita orang mengimbau nostalgia, kita orang pun nak imbau nostalgia dan kita orang hanya nak offerkan satu benda yang baru je, toys baru. 13 Julai 2022, Samsul Yusof, Syarul Shiro dan beberapa artis yang lain telah menyertai pengurusi Persatuan Semboyan 1 Malaysia, Yusof Azmi, membuat laporan polis secara besar-besaran di IPD Brickfield, Kuala Lumpur menggesa penutupan terus Kelab Frag House Comedy yang didakwa menyajikan persembahan lawak menyentuh sensitiviti agama, budaya dan bangsa. Kita berhimpun pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menyatukan orang Melayu, orang Islam yang di mana terkesan dengan tularnya beberapa video, bukan satu video, banyak video berkaitan dengan seorang individu yang bernama Rizal selaku pemilik kelab komedi tersebut yang di mana membuka ruang kepada menjadi tempat untuk stand up comedian untuk membahaskan ataupun mempermainkan tentang bangsa Melayu dan Islam. Dan saya difahamkan bukan saja melibatkan bangsa Melayu dan Islam, ada juga agama-agama lain yang diperkotak-katikkan di dalam komedi tersebut. Jadi cuma apa yang menyebabkan saya dan juga sahabat saya datang ke IPD Brickfield ini untuk membuat satu laporan polis dan bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain yang terlibat, ada daripada berbagai NGO lah, tuan-tuan pun kenal lah ini semua. Sebelum ni saya terus terang, saya memang tidak berhadapan lah. Saya faham saya hanyalah pengkarya filem Melayu kan, tapi sudah sampai masanya lah kan, kerana ini isu tentang agama. Walaupun saya hanyalah pengkarya filem, tak kira kita siapa kan, benda ni dah melampau, so saya harus menyokong lah usaha yang dilakukan oleh Semboyan Malaysia, saudara Yusof Azmi. Tindakan yang drastik, yang keras perlu diambil lah daripada sekarang. Pada awalnya tentang isu ni saya tidak begitu tahu sangat apakah isu sebenarnya. Yang saya tahu tentang video itulah, saya juga tak bersetuju dengan apa lawak yang dibuatnya itu. Sebagai Islam akan jadi marah. Tapi untuk pada awalnya untuk menutup terus, saya kata Islam kita tak kejam kan. Kita masih boleh berbicara, tapi setelah saya diberitahu rupanya saudara Rizal itu dia jugalah salah seorang owner di tempat tersebut dan rupanya bukan kali pertama Islam itu dijadikan bahan lawak di dalam jenakanya. Jadi kalau itulah faktanya, sudah sahih, sudah tentulah saya rasa saya menyokong kuatlah untuk menutup premis itulah. Lillahi ta'ala, saya datang hari ini bukan kerana atas kepentingan mana-mana parti politik ke apa ke, tak. Saya datang hanya, saya katakan tadi, saya hanya sebagai seorang Muslim lah. Saya dah sebelum ini dah banyak kali saya nak datang bersama-sama memperjuangkan isu yang sensitif, yang menyentuh agama Islam, yang mungkin menghina agama Islam, menghina Rasulullah apa. So mungkin saya rasa belum sampai masanya, tapi hari ini saya terpanggil, sangat-sangat terpanggil lah. Bukan kerana filem Mat Kilau, bukan kerana apa pun. Saya hanya seorang Muslim yang menentang perkara ini. Marah, ya saya marah. Tapi kita, pendekatan kita secara baik, kita berbincang apa yang perlu dilakukan seperti menutup premis itu harus dilakukan. Kerana kalau tidak, benda akan jadi barah dalam masyarakat, dalam negara kita. Isu panas ini menjadi perbalahan pendapat di antara Datuk Aflin Syauqi dan Syarul Shiro. Melody dapatkan komen mereka, nak tahu, tunggu selepas ini. Zara Zia. Ya.
hari ni kau datang sebab drama terbaru kau kan? Yeah. Drama Honeymoon. Honeymoon. Ya, sebelum ni kita datang, ada Alif yang datang, Risik pada hati. Kali kau pun sama back to back dengan dia Lebih kurang Alhamdulillah. Siapa yang Alhamdulillah ni? Aku tanya Zara, kau yang Alhamdulillah juga. Aku lupa dia cakap Alhamdulillah tadi. Ya. Okey. Zara, kita nak tahu pasal honeymoon ni, drama honeymoon ni. Boleh cerita sikit tak? Apa yang korang tahu pasal honeymoon? Selalunya bulan madu, betul tak? Seronok lah yang kita tahu. Seronok. Air memang tahu tu, dia dapat selalu terus. Itu lain. Okey. Tapi pasal honeymoon ni, dia pasal nama. Honey, panggilan suami untuk isteri dia. Moon tu nama dia lah. Oh ya ke? Nama Bukan, saya lah. Maksudnya bukan honeymoon berbulan madu bukan, tu? Bukan. Honeymoon tu adalah nama. Okey. So, Honey ni dia seorang yang badan yang besar. Special dia seorang yang happy go lucky. Badan besar. Tapi dia tahu apa yang dia nak. Dia confident lah. Dia confident. Memang high level, tinggi lah. Dia punya confident level tu memang tinggi. So, dia kisah pasal honeymoon dan family dia. Pasal husband dia dan kehidupannya. Patutlah aku ada tengok rasa tak salah aku snippet sikit lah. Pasal tak salah aku Hani turun truk. Macam dia nampak besar. Aku ingat macam, Zara Zia dah happy sekarang. Badan tu nampak dah sedap dah. Macam tu. Ada juga ramai yang tanya, macam Zara Zia pregnant ke? Macam Zara Zia bila kahwin? Zara Zia dah naik badan dia. Tapi benda tu tak nampak tau. Tak nampak sangat lah. Dia hampir. Dia untuk karakter tu lah. Betul. Hampir nampak real. Tapi maksudnya jadilah kan? Jadilah. Jadi kalau kita tengok kan, macam bila tengok badan tu semua, preparation dia macam mana? Lama tak? Tak adalah lama sangat sebab dia kostum. Dia memang pakai sarung seluar dengan baju je, zip. Tapi dia panas, memang sangat-sangat panas. Itu memang cabaran yang paling besar lah untuk honeymoon ni. Sebab kita shooting outdoor banyak. So dekat pantai apa semua. So memang pakai tu memang... Okey. Zara, tapi sebelum tu sebenarnya banyak lagi soalan. Banyak lagi kita nak tanya. Tapi kita ada cerita yang menyedihkan yang kita ingin kongsikan kepada penonton semua, iaitu anak kepada komposer terkenal kita, iaitu Dato' Ooi Eugene yang baru sahaja meninggal dunia. Yes, iaitu anak dia Raymond Ooi meninggal dunia akibat COVID. Okey. Jadi jom kita saksikan berita ini. Jom. Isnin 11 Julai 2022, perginya anak kepada seorang komposer terkenal, Dato' Ooi Eugene, iaitu Raymond Ooi yang menghembuskan nafas terakhir kira-kira 2.38 petang akibat daripada jangkitan COVID-19 yang dikatakan semakin kritikal sejak daripada 3 Julai 2022. Mendiang selamat disemadikan di Krematorium Majlis Pemandaran Petaling Jaya. Mendiang sebelum ini juga pernah disahkan mengidap penyakit bara otak yang semakin kritikal. Takziah kami ucapkan. After nearly half year, the tumor again to disturb him. He already cannot control, he cannot see, he cannot help himself. All we must take care of him. And the COVID is my fault because at home only me must go to do anything. So she called hospital Sungai Buloh to take us. Then after I can discharge my husband. And my son inside very long time cannot go out. And then the doctor say it's not so good for him. They changed so many times. The antibiotic also no work. The doctor asked, want him to put a lot of things or want him to peaceful go. And then I chose let him peaceful go lah. Don't do a lot of things, let him suffer again. And my helper asked doctor let me see my son in the phone. He always cannot talk already, but I think he can see me lah. And then I let him know I am okay and daddy also okay. You don't worry, we are at home now. Mommy very sorry, cannot take care of you very well. And then the brother also gone. Now you also must leave us. You don't worry anything. We are at home. We got nothing wrong. We are well now. In 2:38, doctor calls. He already relaxed. I really thank God. He is very, very suffered so many years. He can relax. I thank God. Since I love my son, I know God loves me.
kami ditakdirkan berpisah sebab tiada isteri yang baru. Tak mustahil tragedi 13 Mei 1969 akan ulang kembali. Artisnya apa? Semua tak kena lah. Masuk neraka lah kita. Sorry. Kenapa asyik kena sebut nama dia je kan? Yes guys, welcome back to Melody. Okey, dan kita masih lagi, kita ada Zara Zia kat sini. Shawl pun ada dengan kita guys. Tak lupa lagi. Yalah, kan korang kan macam package. Kerja yang back to back. Okey, Zara, kita nak tanya lagi pasal honeymoon ni sebenarnya. Tak apa lagi. Aku nak tanya sebenarnya. Cerita ni kan rom-com, ya tengok kan. So mungkin ada yang tertanyalah penonton kat luar sana, Zara ni memang seorang yang komedi ke, lawak-lawak ke? Dia orang tak tahu lagi ke? Rasa-rasa? I teka boleh. I teka you seorang yang funny and sometimes can be serious. Yes. Ya, betul. Kadang-kadang ikut mood. Ikut mood. Ikut karakter lah. Tapi Alhamdulillah untuk watak honeymoon ni saya sangat-sangat suka sebab boleh lepaskan segala perasaan kat situ. Kalau kita ada masalah ke apa, bila dah in karakter tu kan, dia terus jadi lain. Happy, more happy. So kita orang kat set pun semua happy. So kat set je happy lah, tak ada stress-stress. Kira sebenarnya kalau preparation, kadang-kadang bila kita masuk satu set ni, preparation sebelum nak masuk set tu macam banyak kan. Betul. Macam cerita serius, macam risik pada hati mungkin. Okey. Kadang-kadang dari rumah dah menangis dah. Ui, kau too much. Ya, dari rumah dah jangan macam percaya Syai. Jangan bercakap. Jangan ambil mood. Aku nak tahu tips. Kan, macam tu. Mana tahu dia dah ambil mood dari rumah kadang-kadang. Rumah dia 40 minit dari set macam mana? 40 minit lah. Kena get ready. Aduh, sedih 40 minit lah ni. 40 minit ambil mood kan? Sampai-sampai dah lain. Sampai dah mood dah hilang. Lama sangat sampai marah jadi. Okey, Zara. Okey, saya daripada tu macam cerita pasal honeymoon ni, preparation kau sebelum masuk set. Kira ringan lah, relax sikit. Dari segi mental, Alhamdulillah memang sangat-sangat best. Sebab skrip dia pun memang macam gilanya dia ni. Dia bucam pun boleh. Tapi faham kan? Bukan. Okey. Hold dulu cerita tu. Kau cakap marah-marah ni, kita ada cerita yang boleh bikin marah. Ni marah. Ni marah. Ni marah ni. Cerita ni marah ni. Anak dia pakai makeup lah, orang marah. Kenapa? Ampun ni, dia marah-marah. Tengok. Biasalah. Marah anak dia pakai makeup marah. Kalau kau marah kat dia. Aku pukul. Sabar. Bantai, jangan tak bantai. Sabar. Jom, tengok. Admin Melody dah lama perhati je kontroversi ibu dan anak ini. Rosita Cik Wan dan Aisyah antara favourite para netizen atau community Bawang Rangers. Paling up to date, Cik Ta mengamuk dan selar netizen yang mengkritik tindakannya membenarkan Aisyah bersolek di usia yang kecil. Sabar Cik Ta, sabar. Ganjaran orang bersabar ini besar. Bawa tak bulu mata setebal 7 petala langit? 7 petala bumi. Taklah, I sekarang pakai light pun dah cantik. Tak payahlah 7 petala langit tu dulu. Kata nak libas. Mula rasa macam nak libas dengan bulu mata, macam tak kuat je. Libas dengan penyapu lah. Berangan kan? Dia nampak muda, anak dia nak tuakan. Ya Allah, tak tahu anak I tu, dia sendiri nak tuakan diri dia, bukan I. Anak I memang suka make up, melawak. I tak mengajak, tapi dia nampak apa yang ada depan mata. Kalau anak hampa memang tak buat macam tu. Sebab hampa tak buat macam tu. Macam mana tak tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Takkanlah nak tumpah sampai ke rumah jiran jauh. Bagaimana acuan tu, macam itulah kuihnya kan? Itu anak Roti Cik Wan ya. Sebab mak dia pun racun. Anak dia macam tu. Takkanlah Cik Ta tak bagi teguran. Dia kata, sayang tak boleh. Skin you dah cantik, tak payah. No, I know my skin. Myself, my body. Wah, dia jawab. Suka hati hang lah. I jawab macam tu je. Tapi yang penting, make sure you cuci. Kadang-kadang dia bukannya pakai powder. Dia suka pakai eyeshadow, eyeliner, lipstick. Tu je pun. Tapi kalau photoshoot raya tu kenalah all out sikit. Wah, takkanlah biasa-biasa. Yang paling membuatkan Cik Ta meletup tu? Kadang-kadang meletup juga. Gunung berapi orang kata pendam. Lama-lama dia meletup sesekali. Saja bagi warning dekat orang. Kau jaga mulut kau, aku pun nak jaga mulut aku juga. Dia boleh komen kata apa? Cik Ta tu dia nak je nampak muda. Anak dia dituakan. Engkau yang cakap tu pun fake account. Bila kita cakap biasa-biasa je muka mengata aku. Orang kita kalau tua pun cantik. I tak tahu apa yang dia sakit hati. Lepas tu dia nak cakap kata Cik Ta ni over nak siapkan anak dia. Tak, anak I minta disiapkan begitu ya. Gelang dia pun nak 14 sama-sama dengan mak dia nak lebih daripada mak dia. Kita layankan je lah. Komen daripada netizen yang lain, dia orang macam menyokong saya. Sama lah Cik Ta, anak I pun macam tu. Walaupun I ni bukan artis, tapi anak I macam tu. Apa tu lagi anak artis? Kau nak cakap
apa? Netizen ni sikit-sikit nak suka viral. Tu yang kita terpelanting sikit tu. Engkau ni, engkau je lah betul. Statement engkau je lah masuk syurga kan. Macam artis ni apa? Semua tak kena lah. Masuk neraka lah kita. Sedih. I punya cara takkan nak ikut you. I pun tak kena you. Biarlah saya didik anak saya ikut cara saya. Kita tak kacau live you. I bukannya tak boleh terima. I ambil teguran tu. Tapi I rasa macam tak payahlah nak tegur tu terlalu melampau. Sarang terpuan jangan dijolok. Cik Pas dengan Cik Ta jangan. Jangan Cik Pas dengan Cik Ta. Lidah-lidah orang ni kita tak boleh nak kawal. Kita boleh libas juga dengan penyapu. Masuk lubang hidung aku dah ada sampai. Oh, nervous kita wak. Kau boleh plan. Lepas ni dah boleh buat produk lain. Kenapa? Ada nama brand tu Amukan Cik Ta. Amukan Cik Ta. Kalau dulu kemain lagi apa-apa benda je mesti mengamuk. Mengamuk kata bekas pekerja macam dan satu lagi panggil follower beruk. Lepas tu mengamuk dengan wartawan portal pun ada. Lepas tu mengamuk rumah tak siap. Dia kan kontraktor yang lari. Banyak amukan Cik Ta tu. You ingat sikit ya. Peluh jantan keluar ya. Melipat nak cari duit tau. Ingat senang. Dia malah I makikan dia. Amukan Cik Ta tu ada tak macam terkena tempias sikit yang pasal orang nak bandingkan rezeki yang sekarang ni? Kalau you tengok dekat posting I ada promote inai-inai yang lain juga. Kita bukan nak kaut. Rakyat Malaysia ada 32 juta. I punya kilang 100,000 je boleh buat. Tak boleh buat 30 juta. Ada lagi portion untuk korang. Rezeki Tuhan dah tulis banyak. Tuhan promote lah macam mana pun. Viral lah macam mana pun. Tetap banyak tu juga. Tak payah nak tamak sangat. Nanti rugi. Ada juga ayat-ayat sarkastik. Layan ke tidak? Oh tidak. I busy you. Job back to back. Gaduh ke tak? Tak gaduh kot. Tapi diorang kata kita keluarkan produk ni selepas diorang. Ni macam salah je statement tu. Kita orang keluar dulu. Sebab tu lah juru kamera I. Sebelah tangan dia ada Inai. Sebelah lagi tak ada. Sebab dia nak adil. Sebelah satu nak Dilofa. Sebelah satu nak Cik Ta. Bagus. Orang lain duk hidup susah. Cik Ta ni pula sibuk dengan Instagram anak dia. I pun terfikir juga kesusahan orang lain. Tapi takkanlah 48 jam tu ada fikir pasal orang. Ada juga masa I fikir pasal I. Instagram Aisyah. Kadang-kadang I just upload macam tu. Bukanlah tak sensitif. Masing-masing kena memahami situasi masing-masing. You all jangan terus mencela I upload pasal Instagram anak I. Kita tak suka gaduh-gaduh wak. Kita nak masuk syurga kan ramai-ramai ni. Tak nak ada yang derhaka kan? Tak nak kan? Sebelum ini, penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah didakwa menjadi punca hubungan dengan anaknya Zaki Yamani renggang apabila dikatakan beliau dihalang bertemu dengan anaknya selepas bercerai dengan bekas isterinya Fatimah Zahra Samad. Melody juga sempat bertanyakan Datuk bagaimana hubungan Datuk dengan anak-anak sekarang ini di majlis santai media bersama FMC yang berlangsung di Hotel Pavilion Sempena mempromosikan single terbaru Datuk Jamal Abdillah dan Wani Hasrita yang berjudul Kucuma. Lagu Kucuma yang diterbitkan oleh Azra Kong di bawah label FMC. Saya teruja dan terima kasih kepada FMC kerana menjemput saya untuk berduet kali kedua dengan Wani. Lagu Kucuma ini sebuah lagu yang agak catchy, yang ala-ala Bhangra sikit, tapi nampaknya mudah diterima oleh khalayak. Okey, patutnya majlis ni ada Wani. So Wani tak ada apa yang Datuk boleh katakan? Saya rasa duka cita lah sebab dia demam kan. Saya sebenarnya pun dalam keadaan demam juga. Jadi saya harap Wani cepat sembuhlah makan ubat. Okey Datuk, macam kita tengok baik-baik lirik lagu ni, adakah ia sedikit banyak menggambarkan majlis perkahwinan Wani yang tak lama lagi? Apa komen Datuk? Ya, patutnya kita buat video klip original secara live. Kita tak pernah lagi dilakukan oleh mana-mana syarikat rakaman. Masa dia bersanding tu, kita buat video klip terus. Tapi yalah, itu cuma idea saja. Walau bagaimanapun, tahniah pada Wani, pada FMC juga kerana terbitnya video muzik ini. Adakah lebih baik patutnya masa dia bersanding yang secara sebenarnya kita videokan lagi best. Okey Datuk, macam kita tahu kan hubungan Datuk dengan anak-anak sekarang kembali pulih. Yang Datuk dah muncul dalam satu program. Apa yang Datuk boleh komen tentang perhubungan Datuk dengan anak-anak sekarang ni? Hubungan saya dengan anak-anak saya, terutamanya Ahmad Zaki atau Usama Yamani, tak putus. Kami berhubung juga. Kita sebagai seorang ayah, nafkah tu kita kena bagi juga untuk pelajaran dia. Mungkin jarang berjumpa tu kerana saya punya keluarga yang baru. Itu kemungkinan lah. Jadi ada sikap malu. Saya pun rasa bersalah jugalah kerana saya tak dapat nak ambil semua. Jadi untuk tidak membuatkan dia jadi mangsa, masa depan dia saya serahkan mengikut takdir. Memang tak ada masalah sebenarnya. Setiap bulan kita tahu tarikhnya bila yang kita harus salurkan kita punya nafkah untuk dia belajar, duit untuk perbelanjaan dia belajar. Memang dari dulu lagi, dari dia kecil pun memang saya tak pernah miss lah. Sebenarnya hubungan tu masih ada, cuma mungkin kami ditakdirkan berpisah sebab dia ada isteri yang baru. Itu je lah. Datuk, macam Datuk kita tengok kan anak-anak Datuk, dua orang ni ikut jejak Datuk. Apa yang Datuk boleh katakan? Saya rasa minat dia orang tu saya tak
tak boleh nak halang dan saya tak tahu sebenarnya kedua-duanya. Masa Osama pun masa dia tingkatan 1 baru saya tahu dia boleh menyanyi. Masa Zaki pun tak tahu yang dia boleh menyanyi. Dan harapan saya untuk dia orang belajar dalam pelajaran yang biasa, kerja sebagai orang yang biasa kan. Tapi mungkin darah tu dah ada kan. Jadi saya syukur je lah, ikut aja, saya follow je. Siapa yang nak masuk neraka tadi tu? Seram kan? Tak, baru-baru ni ada lagi Cik Tamara. Ya, mengamuk lagi. Ya, tanya dia kuat social media. I nampak dekat Instagram. Dia nak beritahu ni. Fazura komen. Dia cakap lah dia love Inai tu. Tapi dia kata, dia love lah sebab harga berpatutan. Lepas tu, netizen belah sana, bam. Komen best lagi. Best lah. Sebab sekarang ni kebetulan ramai pula yang menjual Inai. So, Cik Tak marah lah. Kenapa korang ni nak best Fazura? Tak pasal Fazura support je kan. Aduh, macam-macam lah Cik Tam. Cik Tam memang sekarang jangan jumpa dia. Dia tengah angin je. Dia kata selalu dia libah bulu mata, sekarang nak libah penyapu. So kena jaga-jaga. Seram kan Zara? Engkau seram kau tak habis lagi dengan kita. Apa dia? Tak ada lagi. Ada lagi nak tanya ni. Nak tanya. Ni Hero honeymoon ni? Yes, Hero. Hero honeymoon. Hero dia. Band. Apa dia? Band Amir nak tanya. Macam mana bekerja dengan band sebenarnya? Ada tak macam komplikasi ke dalam set ke? Susah ke? Tak ada masalah. Susah sebab dia tinggi je. Dia macam naiklah box tu apa dia panggil? Itu dah biasa. Itu dah biasa. Tapi untuk chemistry alhamdulillah sangat-sangat mudah. Band dia tak banyak cakap orangnya, dia banyak buat hal dia sendiri and then mula-mula dia agak pemalu. Maybe untuk komedi dia masih lagi nak selesakan diri. Yalah, sebab komedi kan macam warm up sikit. Dia bukan komedi yang biasa-biasa, dia sangat komedi. Sangat-sangat. So bila dah lama-lama dia sangat okey and then chemistry baru dapat. Tapi senanglah kerja dengan band. Actually nak reach chemistry tu macam mana antara mesti you kata dia suka bersendiri. I kan tak tahu lah. I kalau kat set kalau orang bersendiri I macam jadi lost sikit. So dekat set kita macam ada family. So kita berkumpul, kita borak and then director pun, artis-artis lain pun banyak juga bagi kerjasama, tolong. So dia dah buka lah rasa malu dia tu. Buka lah rasa malu dia. Okey. Buka rasa malu. Bukan buka benda lain. Ingat balik. Okey, kita nak cakap ni ada story ni. Melody tak pernah lah tak ada story panas ini. Cerita dengan cerita. Abang Awang kita. Kenapa? Abang Awang kita kena scam. Kena tipu dianiayai. Siapa yang dianiayai? Adoy. Dah lawak. Honeymoon. Siapa? Abang Awang dianiayai oleh seseorang. Tu kita nak tahu story, kita kena tengok. Jom tengok. Aku memang nak tahu. Kita ada lagi satu story. Tapi apa lagi? Jangan tengok aku. Aku pun kadang-kadang lupa. Kita tengok story apa lepas. Kita tengok story apa. Okey, jom. Kesian dia kena scam. Orang lain yang bersusah payah, orang lain yang dapat habuan. Itu yang berlaku ketika showcase perjalanan seni awang BPR dan rakan-rakan serta makan malam amal yang berlangsung pada 24 Jun 2022 yang lalu. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita dapatkan sendiri kenyataan dari awang BPR. Alhamdulillah, show tu telah berjalan dengan jayanya dengan artis-artis jemputan seperti Ayah Ilusi, kumpulan BPR, Bahagia Ulama Sutra, Zaman Islam, Udin Rafi dan Aida Agil. Cuma saya ada amat terkilan sedikit. Saya telah melantik satu ejen syarikat Impact Music. Pelantikan Impact Music ni adalah untuk mempromosikan show kami dan menjual label lah. Kami janjikan untuk bagi 5% kalau setiap label dijual. Jadi apa yang telah berlaku, dia telah pergi ke Singapura dan menjual label di sana dengan satu syarikat berharga 8,000. Tapi dia tanya pada saya balik, boleh tak kita nyatakan sebagai table ni kononnya table yang ditaja pada saya? Apalah salahnya kalau kata menaja table tu, kita bagilah peluang untuk keluarkan dia punya gambar, poster ke apa kan. Ada yang saya muskil daripada Impact ni, dia saya suruh sebut sponsorship by Teppanyaki from Singapore. Saya baca, kenapa asyik kena sebut nama dia je kan? Dia kata abang kena tambah ni bang. Saya cakap saya tak nak, muka dia berubah. Sebelum tu pula Impact juga ada menjanjikan kepada kami nak panggil 5 orang reporter untuk duduk malam tu, kami bagi tiket percuma untuk buat kita punya berita.
dan diminta juga duit RM500 beli kopi, bagi jugalah. Tetapi bila dah habis show sampailah sekarang tak ada cerita apa pun keluar. Kami rasa macam ada benda tak kena. Saya cuba menghubungi syarikat Teppanyaki yang dekat Singapura tu. Dia katalah sebenarnya saya berurusan dengan Impact Music. Kami ada membayarlah certain amount. Apa amount dia? Dia pun bagi resit tu kat kami. Resitnya invoice yang dia bayar pada Impact Music atas landasan showcase perjalanan seni Awang BPR dan rakan-rakan. Kalau dua table ni harganya hanya RM8,000. Tetapi di sini dah jadi lain. Dah jadi $5,000 Kalau di convert dah jadi dekat RM16,000. Maknanya ada bayaran lebihan. Masalahnya diorang tak beritahu kami duit ni bayaran lebih. Yang saya rasa tak betul, dia gunakan landasan ni untuk mendapat sponsorship. Impact Music menjanjikan pada Teppanyaki akan keluar berbagai-bagai sponsorship deck. Ada benda yang tak keluar. Jadi pihak Teppanyaki pun ada rasa macam tak senang lah. Jadi maknanya satu perbohongan telah berlaku pada Teppanyaki dan juga kepada kami NS Creative Management yang menganjurkan show tu. Jadi apa yang saya buat, saya cuba hubungi Impact ni sampai sekarang tak dapat, dia tak jawab. Last saya pun buat laporan polis. Saya buat report polis mengatakan kami telah ditipu oleh pihak Impact. Kalau dia beritahu kami tu terang, kita tak kisah. Bagi pihak kami juga, kami tak naklah nanti pihak Teppanyaki tu kata, apa ni, kita dah sponsor duit macam ni tak keluar benda-benda kan. Yang dapat benda tu kita. Benda tak baik datang pada NS Creative kalau kita yang menganjurkan show tu. Abah ada menyatakan bahawa report polis dibuat adalah untuk pihak sana memohon kemaafan secara terbuka, tapi masih tiada respon kan. Sampai sekarang ni daripada tarikh saya buat report tu, dia dah minggu lebih, dia tak ada pun respon apa-apa. Kalau dia datang minta maaf, kita masih terbuka. Kita tak kisah. Jadi kalau kita kata dia datang kali ni, dia tak apa, kita boleh tarik balik. Kita nak minta apa cara terbuka supaya benda tu peringatan akan datang, kita buat lagi. Ini adalah showcase Amal. Setelah apa yang berlaku ni, abang rasa ralat tak untuk adakan lagi konsert-konsert Amal selepas ni? Saya tak ralat. Pada saya duit RM8,000 tu pun tak boleh jadi kaya dia. Kan? Tapi ralatnya macam itu hari, kalau duit tu ada, kita bolehlah sumbangkan kepada sesiapa. Tapi macam mana pun, saya dah carikan NS Creative Management akan teruskan konsert-konsert yang seterusnya. Orang cakap ni lesson learn. Jadi selepas ni, ada lagi tak macam nak hire mana-mana agent untuk jual table ke, atau semuanya daripada production abang sendiri? Macam mana pun kita memerlukan juga bantuan daripada pihak-pihak yang boleh membuat promosi ni. Pasal kita tak cukup kaki tangan. InsyaAllah kita akan ambil juga, tapi kita akan cari yang betul-betul lah dan tak ada berlaku pilihan lagi lah. Kami di Melody cuba menghubungi Emma dari pihak Impact Music untuk mendapatkan reaksinya berkenaan isu ini. Kerana bak kata berpatah, kalau tiada angin masakan pokok bergoyang. Namun ini jawapannya dari teks WhatsApp yang kami terima. Melody ingin mendoakan isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Percagahan pendapat di kalangan artis bukan sesuatu yang baru. Setiap individu berhak mengeluarkan pendapat masing-masing selagi pendapatnya tidak menyentuh sensitiviti agama, budaya dan bangsa. Persoalannya, adakah mereka masih tetap dengan pendirian masing-masing mengenai isu panas yang membabitkan pertunjukan lawak di sebuah klub crack house komedi yang berlaku baru-baru ini? Apa yang menyebabkan Syahrul sendiri mempertikaikan pandangan Datuk Afrin Shauki? Sudah tentu dia membangkang sekeras-kerasnya penutupan sementara Crack House Comedy Club. Kronologi cerita ni, saya post video persembahan wanita tersebut sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, dan ianya tular ramai yang berasa geram yang sama dengan apa yang saya rasa. Dan tak lama selepas itu, Datuk Afrin Shauki telah mengeluarkan kenyataan. Dia menentang sekeras-kerasnya lah penutupan sementara. Itu yang berlaku perbalahan sehingga ke hari ini. Apa yang saya nak cakap kat Syahrul, niat saya sebenarnya apabila saya membantah pada ketika itu adalah untuk menyokong mereka-mereka yang nak mencari rezeki di tempat tu. Itu saja. Dan pasal isolated incident tu, saya ingat pada ketika itu adalah Minah ni yang menghina agama kita. So kita dakwa dia. So bila lepas tu informasi lain, dan itu yang menyebabkan saya mengubah fikiran. Yelah, memang saya dikecam. Saya terima je dikecam kat orang. Pasal saya rasa orang tak faham apa maksud saya. Saya rasa Syahrul pun akan berdiri untuk kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia berada dalam keadaan yang tergugat mata pencarian, Syahrul pun akan buat. Pada ketika ini, pendirian saya dah berubah disebabkan oleh informasi baru yang saya dapat. Memang betul, setiap daripada kita ada POV, points of view yang berlainan. Kita melihat dari semua sudut, tetapi ini sudut yang lebih besar, yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, menyindir agama kita. Datuk Afrin Shauki, pada saya, dia melihat daripada sudut pintu rezeki komedian ataupun stand up komedi di sana, dan juga jasa yang tempat tersebut telah berikan kepada komedian. Tetapi pada saya, jangan kita terlampau tertutup dengan satu pintu rezeki.
Tuhan kata pintu rezeki itu kan luas. Pada saya tak kisah dia punya pendapat, tetapi masalah yang lebih besar yang kita hadapi hari ini adalah penyindiran agama. Kalau kita tak bantras hari ini, dia akan menjadi lebih besar, boleh mengganggu-gugat keharmonian negara dan tak mustahil tragedi 13 Mei 1969 akan ulang kembali. Saya langsung tak marah pada Syarul. Pada saya, apa yang dia punya cakap adalah respon politik. Dan ramai yang komen-komen kecam saya pun beresponkan politik. Dan ada, bukan saya nak cakap semua, tapi ada juga yang keliru, bang, kenapa abang buat macam ni, kenapa abang sokong. Masalahnya bila dia orang tengok, dia orang tak baca semua. Saya bukan sokong, mana pernah saya cakap saya sokong. Dan saya adalah antara orang yang paling awal kecam budak perempuan yang buka baju tu. Saya ada hantar, tapi yelah, saya ni kan suam-suam je, jadi tak adalah orang tengok ramai. Tapi bila saya cakap saya bangkang penutupan sementara tu, wah, semua masuk. Pasal apa? Politik. Ianya adalah serangan politik. Saya buat berdasarkan membantu orang-orang dan pelawak-pelawak baru dan pelawak-pelawak untuk mencari rezeki. Kan ini tak ada kena-mengena politik. Kan Syarul mungkin dah tak buat komedi lagi, so dia mungkin tidak tahu yang ini dilakukan kerana itu. So saya tak salahkan dia, dan apa yang dia buat adalah kerja dia. So pendapat masing-masing saya hormat. You ada pendapat you, I ada pendapat I. Kan, dan pendapat I berteraskan saya ni orang lama dalam komedi, dan saya juga cikgu di dalam komedi yang mengajar banyak orang di dalam komedi. Jadi saya kena make sure dia orang sebaik mungkin dan sedaya mungkin bantu dia orang supaya dia orang tak hilang mata pencarian. Dan saya menafikan sekeras-kerasnya kerana setiap posting yang saya lakukan, saya tidak meletakkan hashtag politik pun dekat situ. Tetapi kalau boleh baca dekat posting saya tak letakkan. Sebab apa? Ini bukan masalah politik. Ini masalah agama, bangsa kita. Yang ini kita kena tegaskan. Terus terang tak ada campur tangan ahli politik, dan saya pun tak tahu apa asas Dato' Aflin mengatakan ini serangan politik kepada beliau. Untuk apa kita nak alihkan perhatian ini kepada dia? Kita ada lagi masalah lebih besar. Itu point dia. Setakat ini kita tak ada apa-apa kontak ataupun tak ada berhubung apa-apa. Dia pun tak ada WhatsApp. Kita pun tak ada apa-apalah sebab kita tak nak duduk tu untuk apa. Dia pun dah nyatakan pendapat dia dan saya menyatakan pendapat saya. Saya sebenarnya sedia untuk terbuka untuk menerima dan duduk bersama dengan dia pun saya tak ada masalah langsung kerana kita meraihkan pendapat dan saya tahu itu pendapat dia dan dia tahu itu pendapat saya. So tak ada masalah untuk kita duduk setable. Tapi pada saya bersedia untuk jumpa dan tak ada masalah. Yes guys, masih lagi bersama kami dalam Melodi. Zara, apa? Ya, kita nak habis lagi ni. Ini je momen-momen saat-saat terakhir. Betul. Kita boleh tanya soalan. Tadi kita banyak tanya soalan-soalan happy. Sekarang aku nak tanya. Ada soalan sedih ke? Soalan sedih ke? Sedih. Dia macam soalan macam panas, controversial. Tiba tak ada kena-mena. Tiba. Nak tahu siapa lagi yang berlakon selain ada Zara Zia, ada Ben Amir, ada Dinas Nama sendiri sebut balik kita untuk ingat heroin. Takut kita orang lupa. Ada Dinas Mokhtar, ada Rashdan Baba, ada Wan Ahmad, ada Fiza Thomas, ada Fazlina Ahmad Daud. Wah, hebat tak? Ramai. Semua pelakon mantok-mantok. Okey, Zara, momen paling best momen paling best. Pendek je. Scene yang paling ingat lah. Scene yang paling suka. Ya Allah, semua scene daripada awal episod sampai habis, memang semua scene best. Sampai macam bila dah hujung-hujung tu macam alah sedihnya nak buka kostum ni. Bila nak pakai lagi? Wah. Ya, serius. So, bila you pakai tu, you tak ada rasa macam insecure ke apa? You macam suka karakter tu? Suka. Okey, Zara, kita nak bagi time dekat kau untuk promote Honeymoon. Silakan. Okey, jangan lupa saksikan Honeymoon setiap Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu pukul 9 malam di slot Lestari. Dan jangan lupa nak promote drama lain pula. Oh ya, silakan. Risik Pada Hati pukul 7 petang. Atau malam? Bolehlah. 7 petang. Tengah hari. Setiap slot Akasia setiap Isnin hingga Jumaat. 7 malam malam. Tak apa, kita teruskan. Okey, thank you so much Zara. Sudi ada dekat sini. Shan, thank you so much sudi bersama dengan aku juga. Aku seronok sebenarnya. Okey guys, thank you so much kepada semua penonton kerana sudi menonton kami. Jangan lupa tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Yes, berdiri di kaki, di bakat sendiri. Berdiri di bakat sendiri. Assalamualaikum. Bye guys, thank you. Kenapa kaki? Kau punya kaki. Bakat lah. Assalamualaikum. Zara. Berdiri di kaki sendiri. Dari saya tadi Zara.